kepegawai kanan, duta besar, dan penggerak, pengamal, penyebar maklumat, pengkritik sosial, wartawan yang saya muliakan. Hari ini tentunya bersejarah kerana ini cara kita meraihkan satu profession yang kritikal dalam memaknai arti pembangunan dan demokrasi. Pagi tadi saya di Port Dickson menyambut Hari Belia Negara. Suatu hal yang menarik ialah bila Kementerian Belia dan Sukan mengambil keputusan untuk menyerahkan pelaksanaan Hari Belia itu kepada Majlis Belia Malaysia. Maka saya akan syorkan di sini dengan persetujuan KKD supaya untuk tahun berikutnya kita serahkan penganjuran Hari atau Hawana Hari Wartawan Nasional ini kepada pimpinan, mungkin majlis media, wartawan sendiri untuk mengendali dan memberikan sumbangan mereka. Kalau dipersetujui, boleh kita kemukakan. Saudara, kita singkap sebentar tadi liputan sejarah para wartawan Perak. Tetapi seperti mana kita sedia maklum, para wartawan di negara kita itu sebenarnya juga adalah penggagas idea, pencetus semangat kemerdekaan, penyemai benih kesedaran, sama ada di kalangan pembaharu Islam termasuk Za'ba, Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir dan lain-lain yang membawa islah mastata' untuk perubahan, tetapi juga tokoh-tokoh kebangsaan besar selain Mak Bustamam, Rahim Kajai, Saman Ismail kemudiannya, Melan, Osman Awang, Krismas yang juga merupakan pemain utama dalam menjayakan media pada ketika itu, utusan Melayu, dan kemudian berkembang sama Said di Berita Harian dan lain-lain. Ada babak-babak cemas bila berlaku mogok utusan kerana usaha pendiri dan penggagas idea ketika itu, pencetus benih kesedaran kebangsaan yang mau mempertahankan kebebasan media sebagai suara dan hati nurani rakyat dan tidak mau dibelenggu oleh pemerintah. Maka berlaku mogok. Sejarah agak tragis bagi wartawan period demikian. Kemudian bila wartawan cuba memberi keteguran dan kritikan, akhbar star pernah diharamkan. Saya singkap pengalaman ini untuk menunjukkan bahawa perjuangan di kalangan wartawan yang punyai idea, punyai prinsip dan nilai tidak semestinya mudah. Jadi acara seperti Hawan ini harus juga dimanfaatkan untuk menyatakan penghargaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan semangat yang ditanam itu dengan pemupukan nilai dapat disemai di kalangan wartawan-wartawan muda. Syukur alhamdulillah kerana perubahan masa dan juga iklim politik, maka saya dan rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan sekarang membuat keputusan yang sangat jelas bahawa media di Malaysia harus bebas sepenuhnya. Yang dibangkit, diungkit hanya manakala ada usaha mencetuskan umpamanya permusuhan kaum,
menyempitkan risalah agama yang boleh menimbulkan kerusakan, kekecohan dalam masyarakat. Tapi selain daripada itu, kritikan terhadap Perdana Menteri atau pimpinan itu diharuskan dan tidak harus menimbulkan rasa cemas dan takut di kalangan pimpinan. Saya lontarkan idea ini kerana saya yakin apa yang kita lakukan dan saya bersedia bertempur dengan hujah. Dan kalau benar ada kelemahan, kita bersedia memohon maaf dan melakukan perubahan yang wajar. Jadi sebab itu, rakan-rakan para wartawan yang memberi sambutan yang luar biasa pada hari ini harus menerima kenyataan. Keadaan berubah. Jangan terasa mesti ada self-censorship. Kerana kalau kita mau semarakkan suasana kebebasan dan demokrasi ini, kita harus hormati. Cuma gesaan kita seperti juga kepada beliau-beliau pagi tadi, dan saya cuba kaitkan dengan pandangan ulama-ulama besar yang kita bawa beberapa malam yang lalu. Perubahan dan seperti mana yang mau dilakukan oleh saudara di kalangan wartawan bukan sekadar merakam. Dia kerja wartawan ini bukan saja perakam media, tapi juga pencetus idea berdasarkan nilai. Kalau kita bicara Malaysia ini madani dan demokrasi, maknanya kita nak terapkan nilai, bukan pahaman sempit yang boleh melemah dan mematikan semangat atau memecah belahkan rakyat. Jadi pemupukan nilai itu penting. Dan madani ini bagi saya istimewa atau uniknya ialah kerana penekanan tentang nilai dan akhlak itu mendasari pemikiran kita dalam bidang pembangunan, kebebasan, kewartawanan dan lain-lain. Jadi saya menggesa rakan-rakan untuk menyedari bahawa untuk menyebarkan maklumat itu berdasarkan juga ilmu dan nilai. Wartawan harus ada usaha di kalangan rakan-rakan wartawan dan penggerak media untuk memastikan yang muda di kalangan wartawan itu diberikan asuhan bukan sekadar disiplin di kuliah di universiti, tetapi sejarahnya, memaknai kehidupan dan bagaimana kedudukan rakyat dan negara boleh diangkat harakat dan martabat mereka dengan nilai yang luhur, yang senang dengan keamanan dan persaudaraan dan kemanusiaan, dan menolak kemungkaran, rasuah, penindasan yang akan merusakkan sendi masyarakat dan merobohkan kekuatan yang kita bina selama ini. Saya beri contoh umpamanya bila kita bicara soal gerakan anti rasuah yang sungguh-sungguh yang kita coba. Ada rakan media dalam perbincangan dengan saya, dia sebut kita harus berikan ruang yang bebas kepada usaha menolak rasuah dan ruang yang cukup bebas kepada perasuah mempertahankan diri mereka. Saya anggap pandangan ini aneh. Untuk memberi ruang pada perasuah mempertahankan pandangan mereka seandainya mereka itu bersih, itu boleh. Tetapi untuk mempertahankan perasuah atau penindas atau penjenayah, itu tentunya tidak wajar dalam satu negara sekiranya kita mau angkat darjat dan martabat bangsa dan negara.
Ini tidak bermakna kita teruskan beberapa aspek budaya lampau, di mana siapa yang memerintah itu akan mendapat sanjungan dan pujian, dan yang membangkang atau yang tidak bersama pemerintah itu akan dicaci dan dihina. Saya tidak mahu ini diteruskan. Kita harus berdiri dan tegak dalam merakam peristiwa, menilai, harus pertahankan prinsip dan nilai dan prinsip akhlak itu. Maknanya di kalangan rakan-rakan kita yang tidak bersama atau memilih untuk menentang, itu harus diberi hak menyuarakan tanpa merasa mereka itu akan terus dicela, dihina seperti mana kami alami dulu. Inilah perubahan dalam arti kata politik yang berdasarkan nilai. Soal values ini, saya ingat dulu takrir oleh Syabana, pemikir bangsa rantau ini, pernah menulis tentang values as integrating force in society and culture. Walaupun pada ketika itu nilai bagi dia itu banyak nilai yang diterapkan oleh pengaruh barat semuanya, dan pada tahap awal Ali Syabana seperti juga Kajai dan beberapa tokoh-tokoh wartawan di sini itu kurang memberi perhatian tentang prinsip agama sendiri ataupun nilai budaya bangsa. Namun beberapa nilai manusiawi universal itu bagi mereka harus mendasari pemikiran dan usaha-usaha kita. Values as integrating force in society connotes a position that in our attempt to ensure the success of the society and nation, there are overriding principles beyond immediate interests in terms of political power or survival. And this is precisely the reason why I think we must not only explore but be reminded that in order to achieve success and create this Madani nation, there are essential values that override temporary partisan interests. We must respect those who support and give some recognition to those who disagree. The limits is quite clear in the constitutional framework and the laws guiding and ensuring peace in the society and in the country. Jadi saya harap pandangan ini dapat saudara wacanakan, bincang, tapi yang paling utama bagi saya adalah suatu kesedaran bahawa kita mahu memupuk satu budaya baru dalam dunia kewartawanan. Saudara harus merasa bebas, dan saya percaya pengamal media dan gedung-gedung utama yang menguasai media harus juga diberikan sedikit ruang untuk merasakan mereka itu di era baru yang hanya kita gusarkan adalah kecenderungan untuk memperandakan dari segi keselamatan negara. Ya. Dan kita menghadapi suatu suasana di mana ada usaha untuk memekarkan budaya, untuk memperluaskan sikap dan meninggalkan fahaman yang dangkal dari segi kaum atau budaya, dengan percobaan-percobaan untuk memerangkap anak-anak muda dalam pemikiran yang terlalu jumud, buntu,
dengan permasalahan kaum yang cetek dan pahaman agama yang jumud dan dangkal. Dan ini tidak perlu semata-mata melalui undang-undang. Ini perlu melalui penggagas idea di kalangan wartawan. Kerana ini juga akan menentukan sama ada kita berjaya meruntuhkan tembok kejumudan, kedangkalan berdasarkan kefahaman yang lebih luas dan memekarkan ilmu dan memperkasakan budaya. Sudah sentuh tentang cabaran media sosial, sama juga. Saya mungkin mewakili fikiran lama. Saya masih setiap hari selain pada melihat sedikit perkembangan di media sosial, saya anggap membaca surat khabar itu satu perkara yang wajib. Jadi saya teruskan, dan saya masih mewakili pandangan bahawa surat khabar itu masih punya peranan yang lebih tinggi dan wajar dibanding dengan media sosial. Dan saya terbaca juga satu kupasan baru di Amerika Syarikat mungkin tahun lalu yang menunjukkan bahawa pandangan bahawa beberapa media utama itu akan merosot nampak terbukti salah. Ada beberapa media kalau dipertahankan integriti dia, kebebasannya dan mutunya, nampaknya mampu bertahan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan kepada kita. Ada suatu pengumuman kecil yang saya diminta untuk umumkan, yaitu tentang tabung kasih Hawana. Selalu saya jawab, saya ingat saya diundang hari ini sebagai Perdana Menteri, bukan Menteri Kewangan. Jadi saya kena balik bincang dengan Menteri Kewangan dulu. Tetapi saya ingat bolehlah untuk menjayakan tabung kasih Hawana ini. Mungkin kita untuk hari ini, kerana dia suruh umum, dia tak ada permohonan berapa kos pun tak ada. Jadi Menteri Kewangan tidak harus buat begitu, rosak negara kita. Tetapi untuk permulaan saya luluskan RM1 juta untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.